Korang nak tahu cara-cara menguasai dunia tak? Aku boleh tunjuk dekat korang satu buku yang ajar korang macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Okey, yang macam tadi aku cakap dekat permulaan video tadi, aku ada sebut macam mana cara-cara nak menguasai dunia. Ada satu buku yang ajar macam mana. Dan buku tersebut adalah tada. Ini dah buku dia. Buku tajuknya bagaimana cara nak menguasai bagaimana hendak mendapat kawan dan mempengaruhi seseorang daripada Dale Carnegie. Okey, jadi persoalan dekat sini, macam mana buku ni boleh bantu korang menguasai dunia? Begini caranya. Dunia ini dimakmurkan oleh manusia. Okey, betul ada haiwan-haiwan lain dan makhluk lain yang menghuni dunia ni dan menggerakkan dunia ni. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling berpengaruh di atas muka bumi ni. Manusia lah yang buat itu dan buat ini, membakar itu, membakar ini dan juga merosakkan itu ini. Jadi dengan erti kata lain, kalau kita hendak menguasai dunia, maka kuasailah manusia kerana manusia adalah makhluk yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini. Okey, buku ni cerita pasal apa? Seperti yang tajuk dalam buku ini sendiri, iaitu bagaimana hendak mendapat kawan dan mempengaruhi seseorang. Buku ni mengajar kita macam mana cara-caranya untuk kita ada lebih ramai kawan, lebih disukai orang dan macam mana kita nak mempengaruhi seseorang tanpa kita menimbulkan sebarang konflik dan masalah ataupun membuat orang yang kita nak pengaruhi tu rasa seperti seolah-olah dipaksa. Terdapat lebih kurang 4 bahagian dalam buku ni yang digariskan oleh Dale Carnegie, iaitu penulis buku ni. 4 bahagian dalam buku ini adalah: bahagian yang pertama, prinsip-prinsip asas bila berdepan dengan seseorang. Yang kedua, 6 perkara yang membuatkan seseorang suka kepada korang. Yang ketiga, bagaimana meyakinkan seseorang mengikut kemahuan korang. Dan yang keempat adalah menjadi seorang pemimpin. Pada mulanya aku alami beberapa kesukaran dalam nak menentukan kategori buku ni, sama ada dia fiction ataupun dia bukan fiction. Setelah fikir beberapa ketika, aku dapat kategorikan buku ni sebagai bukan fiction. Kenapa aku hadapi masalah dalam menentukan kategori buku ni? Sebab buku ni dia menghimpunkan cerita-cerita tau. Dia ada banyak gila cerita dalam ni, kisah-kisah pasal cara-cara nak mempengaruhi seseorang. Disebabkan terlampau banyak kisah ni lah, akhirnya aku rasa macam susah nak tentukan kategori buku ni sama ada dia fiction ataupun dia bukan fiction. Tapi setelah beberapa fikir dan akhirnya aku buat keputusan buku ni adalah kategori bukan fiction, walaupun dalam dia ada banyak gila penceritaan. Sebab kebanyakan cerita-cerita yang diceritakan dalam buku ni adalah cerita-cerita yang bersifat ringkas dan straight to the point tau. Kalau kebanyakan fiction biasa, dia akan cerita secara terperinci, secara lengkap dan secara tersusun. Macam buku yang biasanya fiction, macam dia akan cerita tempat, masa, suasana, keadaan, perasaan, emosi, hati orang tu dan apa semuanya lah. Tapi dalam buku ni pula, dia cerita cuma memang cerita situasi tersebut pada masa tersebut dan keadaan tersebut. Selepas habis je ke bahagian tu, dia terus melompat kepada cerita lain pula. Memang tak lain tak bukan cerita yang disampaikan dekat situ hanyalah digunakan untuk menunjukkan keberkesanan prinsip-prinsip yang telah dituliskan oleh sang penulis. Jadi disebabkan itulah aku mengkategorikan buku ni sebagai kategori buku bukan fiction. Tapi korang jangan risau, cerita-cerita dia ringkas. Adalah beberapa kisah menarik yang aku rasa aku nak kongsi dengan korang dekat sini. Okey, kisah yang pertama, tapi sebelum tu kena faham dulu prinsip yang dia ajarkan. Dekat dalam buku ni ada banyak prinsip-prinsip yang kita kena amalkan. Yang prinsip-prinsip yang sebelum dia ceritakan benda kejadian tu, dia bagi tahu dulu apa prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama diceritakan adalah jangan mengkritik. Okey, dekat dalam buku ni penulis menekankan apabila seseorang tu dikritik, dia akan menjadi lebih defensif terhadap pendirian dia. Dia akan jadi semakin keras dalam menyatakan pendapat dia. Okey, kritik ni macam kita bagi tahu yang benda tu salah, kita cakap benda tu buruk, kita cakap tindakan dia tu tak betul, kita cakap itu ini yang negatif lah. Dan dia ceritakan bila seseorang kena macam tu, dia akan seboleh mungkin menjustifikasikan tindakan dia. Dalam bab prinsip
Jangan Mengkritik tu memang diceritakan tentang kisah-kisah orang dengan pendirian dan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan. Orang-orang tersebut dikritik habis-habisan, tetapi yang anehnya dia terus mempertahankan, tak kisahlah walaupun telah jelas yang dia tu salah. Jadi disebabkan itu, Dale Carnegie menetapkan prinsip yang pertama dan utama dalam kita menghadapi seseorang itu adalah jangan mengkritik. Persoalannya macam mana? Macam mana kita nak betulkan dia tanpa kita mengkritik dia? Dekat sini yang Dale Carnegie ajar kita macam mana kita nak perbetulkan seseorang itu tanpa kita menimbulkan sebarang perbalahan, tanpa kita rasa menyebabkan seseorang tu berasa tersinggung, tanpa kita menjatuhkan maruah seseorang tu. Dan yang menariknya jauh lebih berkesan. Maksudnya kita guna cara tersebut, orang yang kita nak betulkan tu dia dengan senang hati membetulkan dirinya sendiri. Dia tak ada rasa dipaksa pun. Penulis tu ceritakanlah ada satu kisah, iaitu kisah anak saudara dia yang bekerja dengan dia. Anak saudara dia tu masa tu berumur 19 tahun, budak muda lagi. Jadi lepas habis sekolah, dah habis belajar peringkat college, apa semua sistem pembelajaran Amerika masa tu. Oh ya, aku lupa nak bagi tahu. Buku ni ditulis pada tahun 1936 ya, walaupun buku ni ditulis pada tahun yang dah lama berlalu, tetapi prinsip-prinsip yang diajarkan buku ni masih lagi relevan sampai ke hari ini. Jadi sebab itulah buku ni best. Dia mengisahkan tentang sesuatu benda yang evergreen, benda yang tak ada tarikh luput, sentiasa segar sepanjang zaman. Okey, jadi berbalik pada kisah tadi, si anak muda atau anak saudara dia ni, dia telah buat satu kesilapan masa dia sedang bekerja, dan ini menimbulkan rasa tak senang, rasa hendak marah dalam hati sang penulis. Kemudian Dale Carnegie ni pun rasalah seperti nak kritik anak saudara dia tersebut, iaitu dia nak marah anak saudara tersebut, nak cakap, "Weh, apa kau buat ni? Apa kau belajar kat sekolah? Apa itu, apa ini?" Tapi dia tahan diri dia. Dia perlahan-lahan dia fikir, kalau aku marah-marah dia, mungkin anak saudara dia ni akan berkecil hati ataupun rasa dijatuhkan maruahnya, atau mungkin anak saudara dia akan bersifat defensif apabila dikritik dengan begitu dahsyat. Jadi akhirnya dia pun pilih pendekatan lain, iaitu dia mengakui kesilapan dia dahulu. Dia jumpa anak saudara dia, dia cakaplah dengan anak saudara dia, "Yang kamu lakukan tu tak betul, tapi tak apa, kamu tu muda. Semasa saya usia macam kamu pun, saya buat kesilapan yang sama. Jadi tak apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama perbetulkan." Dan bermacam-macam lagi lah ayat-ayat yang lembut dan sedap didengar, lalu menyebabkan anak saudara dia tu berasa senang hati dan berbesar hati menerima teguran-teguran tersebut. Kisah seterusnya pula adalah ketika dia menekankan satu prinsip, iaitu kepentingan mengingat nama seseorang. Menurut dia, nama seseorang adalah satu melodi atau satu lagu yang sangat indah dan sedap didengar dalam mana-mana bahasa sekalipun. Malahan seseorang tu sanggup berbuat apa-apa sahaja untuk menaikkan namanya. Jadi dia ceritakanlah dekat sini satu kisah, iaitu seorang lelaki bernama Andrew Carnegie yang merupakan seorang pengusaha dekat syarikat perkilangan industri Amerika Syarikat. Beliau ada bersaing dengan seorang lelaki yang sama bidang juga dengan dia yang bernama George Pullman. Selama bertahun-tahun syarikat Andrew Carnegie ni dan syarikat George Pullman bersaing sesama diorang untuk mendapatkan tender, untuk mendapatkan kontrak, untuk mendapatkan pelanggan, untuk dapatkan pelaburan dan bermacam-macam lagi lah. Satu hari Andrew Carnegie ni terfikir, andainya syarikat dia dan syarikat George Pullman ni bergabung, betapa banyaknya keuntungan dan kejayaan yang diorang boleh raih bersama-sama berbanding mereka saling bersaing. Lalu beliau pun mendatangilah lelaki tersebut, pesaingnya, iaitu George Pullman. Dia datang, dia berborak-borak sekejap. Dalam dia berborak-borak tu, dia bercakaplah dengan George Pullman tu. Dia bagi tahu, "Encik Pullman, adakah kita berdua ni dah buat sesuatu yang tak sepatutnya kita lakukan?" Encik Pullman ni rasa hairan lah. Dia tanya, "Apa maksud awak, Tuan Carnegie?" Kemudian Andrew Carnegie pun menyambung. Dia cakap, "Bayangkan, daripada kita berdua ni asyik bergaduh sesama kita, bersaing sesama kita, kenapa tidak kita saling bekerjasama? Kita boleh dapat lebih banyak manfaat. Kita boleh dapat manfaat A, manfaat B, manfaat C dan sebagainya." Yang diceritakan, Encik Pullman yang dari tadi dengar-dengar dia berasa berminat, tapi dia masih lagi kurang yakin untuk bekerjasama dengan pesaing dia tersebut. Lalu Encik George Pullman ni pun tanyalah Andrew Carnegie, "Apa nama syarikat tu, Tuan?" Kemudian Andrew Carnegie jawab, "Sudah pastilah namanya adalah Pullman
Palace Car. Mendengarkan itu, George Pulmentro berasa gembira, terpancar di wajahnya satu keriangan. Dia cakap, "Oh, betul ke? Okey, kalau macam tu, jom masuk ke bilik saya. Kita bincang lagi pasal ni dengan lebih mendalam." Akhirnya, kedua-dua orang tu pun berbincang dan mereka menubuhkan satu syarikat gabungan daripada syarikat yang dahulunya bersaing. Hasilnya, syarikat diorang tu menjadi satu perubahan revolusi dalam sejarah perindustrian di Amerika Syarikat. Semuanya adalah berkat daripada Cik Andrew Carnegie pandai dalam menggunakan nama dan kebanggaan pesaing beliau sebagai nama syarikat untuk mengajak mereka berdua saling bekerjasama dalam menubuhkan satu syarikat. Dan kisah ketiga yang aku rasa menarik dalam buku ni yang aku nak kongsikan dekat korang adalah kisah yang masa dia menceritakan tentang prinsip kalau kita buat silap, kita perlu akui kesilapan kita. Tujuan mengakui kesilapan kita memang tak lain tak bukan kita menunjukkan bahawa kita adalah seorang yang terbuka. Kita mengakui kesilapan kita dan kita tak membangkitkan sebarang isu berkenaannya. Malahan diceritakan lagi, bila kita mengakui kesilapan kita, orang dekat sekeliling kita akan lebih bersifat keterbukaan juga dengan kesilapan kita. Penulis ada menceritakan semasa beliau sedang menyampaikan ceramah di corong radio, ada satu kesilapan yang beliau buat, iaitu beliau tersalah sebut berkenaan satu tempat dan satu kawasan. Kesan kesilapan beliau tersebut adalah beliau menerima sepucuk surat dari seorang wanita tua yang wanita tua tu berasa tersangat marah dengan Dale Carnegie. Dalam surat tu memang ada banyak penghinaan dan kata-kata cacian serta serangan peribadi terhadap Dale Carnegie yang mana memang tak enak untuk didengar, dan kalau sesiapa yang mendengarnya pun memang akan berasa panas hati lah. Malah Dale Carnegie pun hampir-hampir menulis surat membalas balik untuk menghina balik wanita tersebut, tapi beliau tahan, beliau diam. Beliau berfikir sejenak dan cuba membayangkan kedudukan beliau di tempat wanita tersebut. Dan setelah beberapa waktu, beliau menelefon perempuan tersebut untuk bertanyakan khabar dan juga meminta maaf terhadap wanita tersebut. Beliau akuilah kesilapan beliau dalam menyampaikan corong tersebut. Beliau mengatakan terima kasih terhadap wanita tua tersebut, kata beliau memang salah dalam hal ni, wanita tua itu betul, dan macam mana beliau sepatutnya lebih sensitif dan lebih peka terhadap fakta-fakta yang dikemukakan. Menariknya adalah wanita tersebut terus serta-merta meminta maaf juga dan mengakui juga kesilapan beliau, iaitu beliau menulis satu surat cercaan makian sedangkan beliau boleh saja bercakap secara lebih sopan terhadap Dale Carnegie. Bukan itu saja, marah berkat daripada sifat rendah hati Dale Carnegie ni adalah akhirnya mereka berdua menjadi sahabat, menjadi kenalan, dan wanita tersebut sangat gembira untuk menjemput Dale Carnegie datang ke rumah beliau bagi menjamu makan malam. Kesimpulannya, buku ni memang menghimpunkan ada banyak kisah-kisah dan pengajaran-pengajaran yang kita boleh belajar untuk mempengaruhi orang. Kalau kita nak mempengaruhi seseorang, kita kena jadi seorang yang persuasif. Sebab manusia secara semula jadinya adalah makhluk yang sangat pentingkan diri. Setiap manusia hanya memikirkan diri mereka masing-masing. Jadi untuk jadi seorang yang persuasif, kita kena faham sudut pandang orang lain dan pandai untuk berbicara dengan sudut pandang tersebut. Jadi bila kita dah faham cara fikir diorang dan kita boleh berbicara dengan corak pemikiran diorang ni akan jadi lebih terbuka dan berbesar hati untuk mengikut kata kita kalau kita bercakap dalam sudut pandang diorang. Itulah kunci nak jadi seorang yang persuasif. Kesimpulan terakhir yang aku dapat buat daripada buku ni adalah buku ni bukan sahaja tujuannya untuk kita mempengaruhi orang. Kita boleh je gunakan buku ni untuk kita perbaiki hubungan kita, perbaiki sosial kita, cara kita berinteraksi dengan kawan-kawan dan juga orang di sekeliling. Sebabnya kita pun kadang-kadang tak perasan apa benda yang kita silap dan ada perangai dan tabiat kita yang tak menyenangkan orang lain, yang menyebabkan orang lain menjauhkan diri daripada kita. Jadi bila kita baca buku ni, mungkin kita boleh sedar kesilapan kita dan kita ubah kesilapan kita tersebut supaya kita tampil menjadi seseorang yang lebih disenangi orang ramai. Apa pendapat korang pasal buku ni, dan korang ada tak apa-apa idea dan cadangan macam mana untuk kita jadi seorang yang persuasif? Kalau korang ada, komen dekat bawah. Itu sahaja daripada aku. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas notifikasi daripada aku. Itu sahaja. Terima kasih, kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.